الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاء رفلاء ونصر أعداء سفو غيث الفرج رحمة عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقدر لنا جميع حجنا ويرفعنا في العليين. وعنية الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوبنا ويجمعنا في العليين مع حب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعلى كل نية نواة سلف الصالح يا رب العالمين عند ختم القرآن العظيم. اللهم أدخل نياتنا مع نياتهم يا أرحم الراحمين أكرم المكرمين يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم يا رب العالمين. أستاذ boleh sebut nama-nama tu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Wahid, Syekh Abdullah Muhammad Nablusi, Marwah Al-Haddad, Muaddad Abdul Razak, Amirah Nablusi, Syekh Abdul Majid Ad-Denggawi, Nurul Ain Zulkafli, Muhammad Mazam bin Hassan, Rohani binti Ismail, Abu Bakar bin Ismail, Rokia binti Sadin, Hassan bin Muhammad, Salwa binti Abu Bakar, Hafsah binti Hassan, Muhammad Ismail bin Zainal, Nasruddin bin Muhammad Saleh, Nurul Huda binti Omar, Ahmad Dana bin Masri, Al-Habib Muhsin Barakbah, Iman binti Ahmad Ali, Kamil Rifai Zaulat, Syahani binti Syarif, Hasnul Aidi bin Yahya, Ali bin Lu, Isa bin Abdul Rahman, Ainun binti Taib, Abdul Rahman bin Salim, Muhammad Zaid bin Ismail, Jamalia binti Abdul Samad, Hashim bin Ismail, Syahrudin bin Ibrahim, Mah binti Arif, Yub Samad bin Sulaiman, Sulaiman bin Musa, Malal bin Madnawi, Gira binti Sarpan, Raihan binti Yub, Asa binti Mat, Nurul Aini binti Hussein, Haja Zainab binti Ipir Muhammad, Muhammad Hussein bin Maidin, Muhammad Fauzi bin Muhammad Hussein, Haja Maimunah binti Tambicik, Haji Ipir Muhammad bin Ibrahim Shah, Haji Maidin Kupai bin Warsha Muhammad, Haja Senam binti Saratin, Haji Yusuf bin Haji Syukur, Sulasa Haji Bakri, Sariyah binti Ihram, Suwarti binti Satiman, Syaul Hamid bin Abdul Qadir, Sultan bin Haji Ahmad, Muhammad Hassan bin Sultan, Maryam binti Sultan, Rashida binti Yusuf, Ahmad bin Ahmad Shah, Muhammad Azim bin Muhammad Ghafur, Abdul Qadir bin Kasim, Pabil bin Laham, Muhammad Azmi bin Harun, Harun bin Osman, Abdul Rahman bin Bujang, Ghazali bin Ishaq, Siti Sofia binti Hassan, Ainun binti Naim, Umi Kalsum binti Nasir, Aisyah binti Hanif, Syahadan binti Manas, Tengah binti Tambi, Siti Nurani binti Muhammad Nur, Teh binti Sulaiman, Syarifuddin bin Budin, Muhammad Syafiq bin Syarifuddin, A'immatul Iffah binti Syarifuddin, Hafsah binti Abdul Samad, Zaimah binti Ahmad, Ilham bin Muhammad Akib, Rahimah binti Isa, Muhammad bin Hawa, Ramlah binti Sauda, Isa binti Hawa, Sauda binti Hawa, Ismail bin Hawa, Wuk bin Hawa, Nurizan binti Lijah, Sadia binti Isa, Rusti bin Ramlah, Zakia binti Biru, Kamaria binti Hawa, Hussein bin Hawa, Biru binti Saudah, Hasan bin Isa, Sadia binti Ihram, Syekh Bainun Saibu, Abu Bakar bin Abdullah, Bashar binti Abdullah, Asya binti Muhammad, Kamaluddin bin Ismail, Rusia binti Daud, Murad bin Kamaluddin, Nurhana binti Kamaluddin, Daud bin Sulaiman, Jah binti Pilus, Ismail bin Samad, Samad bin Awang Kecil, Maryam binti Samad, Saadah binti Abdul Mubin, Tajuddin bin Abdul Mubin, Zainab binti Samad, Maksa bin Samad, Maznah binti Daud, Rosna binti Maksah, Zahaniza binti Maksah, Malik bin Samad, Mahmud bin Samad, Samsuddin bin Samad, Salma binti Sa'ad, Yasin bin Samsuddin, Kamaria binti Daud, Hashim bin Ibrahim, Rohani binti Hashim, Bahazalan bin Hashim, Nazaruddin bin Hashim, Melissa Suzailin binti Junin, Ahmad bin Daud, Rohana binti Daud, Mukhtar bin Ismail, Kamaruddin Bahari bin Abdullah, Wahid Al-Khan, Alimuddin bin Kamar Afendi, Muhammad Kasim bin Muhammad Wali, Syed Khalafu bin Syed Zakaria, Kamara Saman bin Abdullah, Nuraizan binti Abdul Rahman, Rusli bin Umar, Islam bin Harmaini, Wan Abu Bakar Siddiq bin Wan Abdullah, Wan Zahizan bin Wanzan, Wa Hamidah Fauzi bin Ismail, Abdul Rahman bin Samad, Hanisa binti Abdullah, Hamidah binti Abdullah, Wan Muhammad bin Ismail, Muhammad Nur bin Ismail, Yang Azizah, Haji Kamaruddin bin Mat, Hajah Zabidah binti Abu Bakar, Abdul Karim bin Abdul Samad, Haji Syaiyah binti Su'ib, Abdul Khalik bin Abdul Khalil, Abdul Farhan bin Abdul Khalil, Rukila binti Mesdi, Muhammad Idris bin Haji Kamaruddin, Muhammad Jamal bin Haji Kamaruddin, Asma binti Haji Kamaruddin, Syahril Faizal bin Muhammad Shah, Nurul Huda binti Abdullah, Fikri bin Ruzmi, Syahriman bin Ahmad, Osman, Ramlah binti Ismail, Rahmah binti Ismail, Nuraza binti Surif, Majizan Rashidah, Maliza binti Nawawi, Jamila binti Ansanar, Anida binti Amri, Malia, Abdullah bin Abdul Karim, Umi Kalsum binti Abdul Karim, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Haji Syed Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, Ustaz Haji Muhammad Salim bin Syamsuddin, Ustaz Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Mahid Jumat, Haji Ibrahim bin Haji Salih, Haji Fatimah binti Pukari, Haji Umar bin Nadibin, Haji Ramlah binti Asmah Samin bin Kartu, Haji Maimunah binti Karta, Haji Muhammad Rafi bin Samin,
Haji Saleh bin Sulaiman, Haji Zahra binti Ali, Haji Kasbullah bin Haji Saleh, Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Qadir, Haji Rasno bin Maun, Haji Kintan binti Tubah, Haji Jamila binti Osman, Ibrahim bin Osman, Haji Mustafa bin Muhammad, Haji Jili binti MB, Hanafi bin Mustafa, Rasul bin Mustafa, Ustaz Haji Azhari bin Mustafa, Haji Ali bin Sabrul, Haji Salbia binti Karsan, Haji Mursina binti Karsan, Haji Yatimah binti Karsan, Haji Tamyiz bin Sidik, Haji Abdul Malik bin Haji Ali, Haji Johari bin Mustafa, Haji Minah binti Samin, Haji Rahman bin Ahmad, Haji Sariyatun binti Samin, Selamat bin Rahman, Haji Ahmad bin Bukhari, Haji Farida binti Haji Abdul Latif, Haji Mukri bin Kartu Ngadimin, Haji Nuliah binti Dahlan, Haji Abu Bakar bin Umar, Haji Rosni Hayati binti Saleh, Abdul Syukur bin Hussein, Abdullah bin Ngadimin, Haji Sharif Waloyah, Haji Ali Al-Junaid, Badaria binti Osman, Haji Suzana binti Faisal, Haji Nur Azlim binti Tasrif, Haji Zakaria bin Haji Saleh, Haji Husni bin Abdullah, Kartina binti Tamyiz, Haji Nur Ashikin Muhammad Naim, Khairul Huda binti Abdullah. آمين يا رب العالمين، وأصولهم وفروعهم وما ينتسب إليهم شيئا لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. من الكرسي ده تمثيلي والله. من الكرسي ده تمثيلي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita insya Allah akan mulai pada surah Al-Asr insya Allah ya. Kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله.
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم InsyaAllah kita akan baca doa khatam Al-Quran untuk orang yang baru join dengan kita pada grup Tajwid. InsyaAllah kita akan baca doa ini sama-sama apabila kita sudah sampai pada اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Di tempat ini insyaAllah kita akan bagi masa kepada semua, setiap orang ada hajat minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terimakan doa kita semua insyaAllah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bagi masa lebih kurang 1 minit 2 minit insyaAllah untuk setiap orang ada hajat doa Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pelajar baru yang join dengan kita tak dapat nak tulis nama tahlil, insyaAllah mudah-mudahan juga sama-sama masukkan niat insyaAllah dan juga boleh doakan insyaAllah di hujung doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah untuk maklumkan untuk semua, ada beberapa orang yang minta pada kita doa. Di antaranya adalah ada orang yang minta doa untuk syifa, untuk kesembuhan. Ada orang yang minta doa untuk Allah SWT berkatikan pada keluarganya, mudahkan segala urusan dan murahkan rezekinya. Masya Allah ramai. Ada juga yang minta doa untuk dia ada dalam keadaan masalah. Dia minta kepada kita doa dan solat hajat. Mudah-mudahan Allah SWT juga sampaikan pada hajatnya insyaAllah dan mudahkan segala urusan insyaAllah SWT. Jadi kita insyaAllah doa sama-sama nanti kita aminkan doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطهران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء
وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين 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 يا الله يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الراحمين يا الله. Setiap orang ada hajat minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kita semua insyaallah. Kul man indahu haja yatlubha min Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ada hajat minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada anak-anak aminkan doa insyaallah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك مجيب دعاء المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة
يا أكرم الأكرمين، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا من هو القائل وقوله الحق، ادعوني أستجب لكم. نسألك يا إلهنا من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تقضي لنا جميع حوائجنا على النحو الذي يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج كل من طلب منا الدعاء، واشف مرضاهم ويسر أمورهم، واقض لهم جميع حوائجهم على النحو الذي يرضيك وترضى به عليهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. انظر إلينا نظرة تغنينا عمن سواك يا رب العالمين. ألا بالله نظرا من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. ألا بالله نظرا، ألا بالله نظرا، ألا بالله نظرا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تقبل منا يا مجيب دعاء المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قول لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، تذكير والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Bait Furqan untuk jalankan satu kelas untuk satu majlis, maaf bukan satu kelas, satu majlis untuk khatam Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Majlis ni alhamdulillah sudah berapa tahun? Boleh kata berapa belas tahun sudah ada. Masya Allah, alhamdulillah. Lebih lebih daripada tahun 2011 sampai sekarang, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga insya Allah berterusan. Dan saya wasiat dan minta pada semua pelajar saya, minta pada tahu mengantuk, okey bagi rehat. Kata mengantuk, okey nak rehat, rehat. Ya Rabbi, Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya minta pada semua pelajar saya yang hadir dengan saya, yang sudah berapa lama dengan kita di Bait Furqan,
untuk jalankan majlis khatam Al-Quran walaupun sebulan sekali, kalau bukan sebulan 2 bulan sekali, kalau bukan 2 3 bulan sekali, kalau bukan 3 4 atau 5 atau 6 ataupun setahun sekali, sekurang-kurangnya balik raya jumpa dengan keluarga. Kena raya Fitri ramai orang balik kampung kan, nak jumpa dengan keluarga, buatlah majlis khatam Al-Quran, bertemu dengan benda yang baik, insya-Allah SWT. Bagi kepada adik-beradik satu orang baca satu juzuk. Alhamdulillah sekarang saya tengok dalam grup kita, Masya Allah 2 kali khatam. Saya rasa nak naikkan sampai buat 3 kali khatam setiap bulan, insya-Allah. Tak apa, saya akan usaha insya-Allah ambil berapa juzuk, juga tambahan lain pada yang kita baca, kita tambah lagi dengan grup ini. Masukkan nama guru-guru, minta guru-guru yang lain baca juga, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan tambah lagi insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap juga insya-Allah kita boleh buat lagi banyak insya-Allah majlis khatam-khatam Al-Quran biiznillah. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Zikrullah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikrullah Subhanahu Wa Taala hati kita akan tenang. Hati kita akan rehat. Orang yang dia ada rasa ada masalah di dunianya, banyak pada masalah, banyak pada susah, kesusahan, ingatkan adalah zikrullah itu adalah ubat. Ubat segala benda yang ada sakit, ada yang orang yang sakit-sakit. Awal-awal dia ingat makan ubat, makan pil dan macam-macam, pergi doktor, jumpa dengan doktor. Ha? Itu adalah memang benda yang asbab yang perlu kita lakukan, perlu kita buat. Tapi kita dengan yakin adalah asy-syafi huwa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan maknanya adalah kita tak amalkan dengan asbab. Kena amal dengan asbab. Dan di antara asbab yang ataupun amalan yang akan bagi hati kita rehat, sebab al-amrad, marad-marad, ada marad zahir, ada marad, ada sakit yang zahir, orang demam, orang batuk, orang sesama dan sebagainya. Itu adalah zahir, nampak dekat orang. Tapi ada sakit yang ubatnya adalah zikrullah, hati kita. Hati kita itu apabila dia sudah ada ghaflah, na'udzubillah, sudah dalam keadaan ghaflah. Apa maksud ghaflah? Yani hati itu adalah dah dalam keadaan lain. Maksudnya dia dalam keadaan tak sedar, sibuk dengan hal dunia. Dia sibuk dengan dunia, dengan apa yang ada dalam dunia. Jadi apabila hati sampai keadaan seperti itu, apa yang perlu kena buat? Kena rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana syaratnya? Bagaimana itu adalah untuk kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Adalah dengan zikirnya, dengan baca kalamnya. Adalah di antara ulama dikata, "Idza aradtu an atakallam," kalau dia saya nak berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan baca kalamnya. Sebab ada Allah Subhanahu Wa Taala cakap dengan hamba-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang beriman. Ha? Ada banyak pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada khitab pada kita semua. Jadi dia kata, kalau saya nak berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan baca Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam tashbihkan orang yang tidak ada dadanya pada Al-Quran langsung, di hatinya tidak ada dalamnya Al-Quran langsung, seperti mana al-baitul kharib, alladhi laysa fi jawfihi syai'un min al-Quran kal baitil kharib, atau kama qala. Siapa yang ada dia tidak ada dalam hatinya walaupun sikit daripada Al-Quran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tashbihkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri contohnya adalah seperti Baitul Kharib. Apa itu Baitul Kharib? Rumah yang hancur, rumah yang sudah lama tak ada orang duduk, tak ada rumah dah buruk sangat. Itu seperti itu. Subhanallah. Tapi Nabi SAW adalah tashbihkan pada orang yang ahli Al-Quran dengan apa? Adalah khairukum, dengan sebaik-baik pada manusia. Khairukum, sebaik pada manusia. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Dari mana datang khairiyah itu? Dari mana datang kebaikan itu banyak kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya? Adalah di antaranya disebabnya adalah dia selalu dengan Al-Quran, dengan baca ataupun menajar, dengar. Dan juga di antara sebabnya adalah orang yang belajar dengannya sampai kepada orang yang lain, orang yang lain sampai kepada orang yang lain. Jadi orang yang pertama tetap dia dapat pahala. Berapa banyak anak murid, lagi ramai, lagi dapat pahala. Subhanallah. Dan benda itu adalah benda yang bagus.
Subhanallah, kita negara Arab adalah sekolah agama kita, dan sekolah dia panggil sekolah syar'i, madrasah syar'iyah. Jadi dia akan belajar akademik serta ulum syariah, ilmu-ilmu syariah campur sekali. Macam sekarang dekat sini Malaysia macam nampak dekat sekolah rendah macam orang belajar kafa kan. Seperti kafa. Lebih tu lebih kurang macam tu, tapi lagi kuat ilmu yang di dalamnya, bab-bab yang belajar lagi tinggi. Ha? Jadi subhanallah, belajar dia hafal Quran, belajar agama serta belajar akademik. Sampai dia lawan dengan orang yang belajar akademik sahaja. Maksud bukan maknanya mada agama, subjek-subjek agama itu dia akan naikkan pada markah. Tak. Subjek agama tu semua tak kira markahnya. Adalah hanya dia kira dengan markah apa? Dengan markah akademik tu. Apabila dia sampai orang tu nak masuk doktor, nak belajar jadi doktor ke ataupun yang lain, bahagian-bahagian yang lain, dia kira markah itu saja. Subhanallah, orang yang belajar akademik serta belajar ilmu agama, hafal Quran, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala baginya kemudahan lagi banyak. Nampak ramai pada orang seperti itu berjaya walaupun subjek yang dia belajar lagi banyak daripada yang orang tu belajar. Subhanallah, itu adalah di antara sebabnya adalah berkat daripada Al-Quran. Qal adalah pada ulama yang saya dengar badannya dia kata apa? Dia kata Al-Quran yaftahul uqul. Quran ini buka adalah otak, bagi maksudnya lebih faham, lebih luas. Subhanallah subhanahu wa taala. Dan juga adalah dengan kalamnya berkat Al-Quran ini adalah berkat. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata adalah tentang surah Baqarah dan surah Ali Imran, adalah tentang dua surah itu. Afwan, tentang surah Baqarah, minta maaf, tentang surah Baqarah, akhzuha barakah wa tarkuha hasrah. Orang yang ambil surah Baqarah adalah berkat. Masya Allah. Nak ceramah ke? Ha? Ha? Tak. Yang keluar aku. Bagi ceramah di luar. Kamu ceramah di luar boleh? Ya, bye. Jumpa lagi. Nak join. Dia tengok baba tengah mengajar, dia pun nak mengajar. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Qal akhduha barakah wa tarkuha hasrah. Ini untuk surah Baqarah. Siapa yang ambil itu berkat. Siapa yang tinggal adalah kira rugilah untuknya. Jadi bagaimana dengan orang yang sudah ambil 30 juzuk? Semoga Allah SWT jadikan kita semua dan juga anak-anak kita daripada orang ahli Al-Quran, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu lagi adalah dalam bab ataupun amalan yang kita ingatan untuk diri saya, orang yang pertama, dan juga kepada semua yang hadir dengan saya tentang tahlil. Amalan ini adalah di antara amalan yang bagus yang kita buat di kehidupan kita, seperti mana juga termasuk juga dalam bab zikrullah. Dalam bab zikrullah, apabila kita sebut la ilaha illallah, tidak Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalimat ini barang siapa yang katanya yang akhir pada hidupannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapan syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dakhala al-jannah qala bihaq. Siapa yang benar dia kata-kata ni adalah dia adalah masuk syurga, daripada ahli syurga insya-Allah. Jadi kadang-kadang adalah kita tengok pada orang apabila dia sudah sampai dalam keadaan doktor kata ini sudah, maksud dia dalam keadaan orang kata niza kan atau naza. Nah, يعني بمعنى ينازع الموت يصارع الموت, adalah dia dah nak kembali kepada rahmat Allah SWT. Kadang-kadang ada orang sebut la ilaha illallah, orang tu susah nak sebut la ilaha illallah pun susah. InsyaAllah walaupun dia gerakkan lidah sikit jadi dia hatinya bergerak dengan la ilaha illallah jadi. Tapi ada orang walayazubillah adalah dia jadi dalam keadaan lain daripada itu. Dia tak ada zikrullah, tak ada apa-apa, tak ada orang di atas kepalanya ingatkan zikrullah.
ingatkan kalimah syahadah. Ada orang kata, saya dengar satu guru ceramah, dia kata kadang-kadang orang sampai berat lidahnya untuk nak sebut kalimah ini. Sekarang kita sebut senang je. Kumpulkan sama-sama kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Ha? Tapi di masa itu bukan senang-senang. Siapa yang Allah SWT bagi ini kemudahan itu jadi. Jadi kita sebut, kita sekarang di dunia masih lagi hidup, kita banyakkan dengan zikrullah supaya kita di masa apabila sampai keadaan seperti itu mudah kita nak sebut insya-Allah SWT. Dan di antara amalan yang saya dengar pada guru-guru saya, dia kata qul, katalah istauda'tuka la ilaha illallah. Ya, wahai Tuhanku, istauda'tuka bermakna yakni aku minta padamu kalimah ini, ingatkan pada saya di masa saya perlu padanya, iaitu masa wafat. La ilaha illallah, masa kita takut. La ilaha illallah, kita takut pada apa? Allah Subhanahu wa taala qadir ala kulli syai', ingatkan. Ha? Dalam keadaan wafat itu ingatkan kalimah ini. Jadi kita sebut apa? Istauda'tuka kalimat la ilaha illallah. Jadi kita minta pada Allah SWT ingatkan kita kalimah ini di akhir kalimah yang kita sebut di dunia ini, dan juga adalah jadi ringan untuk kita sebut. Nak jadi ringan, nak mudah nak sebut kalimah-kalimah la ilaha illallah adalah dengan cara apa? Dengan cara kamu selalu dengan zikrullah. Selalu dengan zikrullah. Apabila orang adalah selalu dengan zikrullah, insya-Allah akan mudah untuk sebut benda ni. Satu lagi, ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua, kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dhaif, yang perlu pada kita di masa doa adalah doa betul-betul pada Allah SWT. Doa dengan yakin Allah SWT akan beri pada kita. Kita ini adalah dalam majlis-majlis seperti ini kira majlis yang rahmat daripada Allah SWT. Majlis yang doa mustajab badannya insya-Allah. Kalau dengan apa? Dengan berkat Al-Quran Al-Karim. Seperti mana kita tahu adalah doa khatm Al-Quran adalah doa mustajab insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan hajat kita semua. Jadi saya harap pada kamu semua insya-Allah jaga pada majlis ini, majlis khatam Al-Quran. Jadikan itu adalah majlis yang utama ataupun majlis yang penting sangat. Jangan lepaskan majlis seperti ini. Bukan saya cakap tentang majlis yang nadir. Tak. Bukan majlis Baitul Furqan. Mana-mana kamu dengar ada majlis khatam Quran, kamu pergi hadir. Mana kamu dengar ada majlis khatam Quran, kamu pergi hadir ke majlis itu. Sebab itu adalah majlis berkat. Majlis yang ada dalamnya doa mustajab insya-Allah. Pergi hadir dalam majlis itu. Minta pada guru yang baca doa, doakan untuk kamu semua. Doa benda itu adalah mustahak sangat, bagus sangat kalau kita buat. Mintalah di majlis khatam Quran, kita ajarkan anak kita, keluarga kita untuk aminkan doa. InsyaAllah benda ni insyaAllah mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran Al-Karim Allah SWT beri syifa pada kita semua. Jadi saya harap pada kamu semua insyaAllah jaga pada majlis ini dan majlis-majlis seperti ini, dan juga usaha untuk jadi untuk kamu saham untuk akhirat. Bagaimana nak dapat saham untuk akhirat? Adalah bukan hanya pada hadir pada majlis. Dengan kita panggil orang untuk hadir kepada majlis seperti itu pun jadi saham untuk akhirat untuk kita. Jadi saya harap insya-Allah juga pada semua, setiap orang yang hadir dengan kita, majlis khatam yang akan datang insya-Allah akan ada pada hari Arafah. Di hari Arafah insya-Allah kita akan ada lebih daripada satu majlis khatam. Akan ada majlis khatam lebih pada satu majlis insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan ada tazkirah insya-Allah pada hari Arafah. Jadi insya-Allah saya harap pada kamu semua dan setiap orang yang hadir dengan kita usaha insya-Allah untuk majlis yang akan datang hadir. Hadir dengan apa? Dengan ajakkan juga kepada keluarga, dengan orang yang kamu kenal untuk join juga dalam majlis seperti itu. Mudah-mudahan insya-Allah apabila ramai lagi insya-Allah kita dapat doa yang makbul biiznillah dengan berkat orang yang hadir. Di antara kalian semua dan kamu semua adalah yang orang yang salih, yang salihah, yang doanya mustajab. Ramai orang minta doa pada guru. Hanya kita semua sama-sama kita nak doa. Kita sama-sama nak doa. Saya pun adalah hamba Allah SWT yang dhaif. Saya pun ada hajat sendiri untuk diri sendiri. Perlu adalah untuk kita sama-sama bantukan untuk doa. Seperti mana dalam hadis, doa yang mustajab, kalau nak doa mustajab adalah ud'u li akhika fi dhahril ghaib.
Kalau nak doa mustajab, doa untuk saudaramu dalam keadaan apa? Fi dhahril ghaib. Maknanya orang tu tak dengar kita, tapi kita doa untuk dia. Jadi macam contoh adalah saya dalam buka majlis kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramul Akramin, Ya Allah, sampaikan hajat semua, Ya Allah. Ha? Contohnya, ya, orang tu tak dengar pada saya, tak dengar saya sebut benda ni. Contoh kata, Ya Allah, Ya Akramul Akramin, dalam hati saya sebut, dalam masa waktu saya kata, okey, saya akan bagi masa untuk setiap orang ada hajat, doa, masing-masing doa. Saya doa insya-Allah ya Allah contoh bagi contoh ya contoh ya Allah murahkan rezeki Hajar Rabiati dia sekarang tengah buat perniagaan untuk bisnes baru ya Allah murahkan rezekinya saya doa seperti itu malaikat akan kata apa malaikat akan kata walaka bimisli dzalik untuk kamu juga akan dapat seperti itu. Maksud rezeki. Jadi jangan jadi bakhil. Jangan jadi adalah orang yang apa? Bakhil. Maksudnya orang yang tak membantu orang yang lain. Nak bantu orang yang lain, kita doa. Kalau kita tak dapat membantu pada orang dengan apa dengan cara contoh orang yang ada masalah pada kewangan, kita tak dapat bantu dia dengan kewangan. Sekurang-kurangnya kita bantu dengan doa. Orang yang ada masalah pada hal keadaan dan sebagainya, kita tak dapat nak bantu dia. Kita bantu dia dengan doa. Jadi siapa daripada kita semua ini semua? Yang hadir dengan kita semua. Siapa yang tak ada masalah? Kalau bukan pada masalah pada kewangan, mungkin masalah pada kesihatan. Kalau bukan masalah kesihatan, masalah dia duit ada semua ada tapi hati dia tak rehat. Siapa yang dia tak nak husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik? Siapa yang tak nak dia adalah hidup dengan seronok? Masing-masing ada hajat seperti itu kan? Nak doa mustajab, kamu doa lah untuk saudaramu. Kalau doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, bagilah kepada semua yang orang yang hadir dalam majlis ini, seronok seronok dalam hidupannya, sampaikan hajatnya, Ya Allah. La ilaha illallah. Berapa banyak kita insya-Allah dapat pahala. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lana walil muslimin wal muslimat. Kita sebut Allahumma ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa seluruh orang muslim dan muslimah. Berapa ramai pada muslim dan muslimah. Berapa banyak kita dapat dengan pahala dengan doa yang simple tu, doa yang kecil je, doa yang mudah je. Jadi kita usaha insya-Allah subhanahu wa ta'ala di masa kita doa, doalah untuk orang Islam. Kalau kamu nak doa untuk rezeki untuk kamu, doa, Ya Allah, murahkan rezeki orang Islam, Ya Allah. Bagi orang Islam berjaya, Ya Allah. Besarkan sikit, bukan murahkan rezeki saya. Sahaja. Sebut kepada orang yang lain. Ya Allah, aku ni adalah dalam keadaan sakit, Ya Allah. Ya Allah, sembuhkan aku, Ya Allah. Dengan semua orang yang sakit, Ya Allah. Semua orang Muslim yang sakit, Ya Allah. Mudahkan. Sembuhkannya. Doa. Apabila kamu doa seperti itu adalah malaikat aminkan doa. Saya minta maaf. Mungkin saya adalah hamba Allah SWT yang banyak dosa. Saya doa. Allah SWT terima doa. Allah SWT tak tolakkan doa. Tapi kita nak amin daripada siapa yang tidak ada dosa langsung. Seperti malaikat. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah dia tak melakukan dosa-dosa dan dia taat pada Allah SWT. Jadi apabila malaikat kata amin walaka bimisli dzalik, malaikat aminkan doa kamu apabila kamu doa kepada saudara kamu. La ilaha illallah. Dan jangan lupa adalah di masa kamu doa dan munajat dengan Allah SWT, apabila kamu zikrullah, kamu berzikir, kamu pegang tasbih kamu duduk berzikir. Kalau hati kita tak bergerak, ini peringatan pada saya orang yang pertama. Kalau hati kita tak bergerak di masa kita zikir, hati kita tak hadir dalam masa zikir, hanya tasbih tu berjalan-jalan, tapi hati tak bergerak tu, tak ada perasaan langsung, muhasabahkanlah diri. Ya Allah, sebab ada orang kadang-kadang Allah dah bagi badannya, dunia semua apa yang ada nak, semua dah bagi. Duit, harta, semua dah bagi. Tapi ada satu tak bagi kepadanya. Lazat munajati. Lazat munajati. Ha? Ada orang kata, saya tak perlu apa-apa. Sudah, semua okey. Hidupan saya semua okey. Dah ada duit, dah ada harta, dah ada semua. Allah bagi je pada saya. Semua yang nak, dah bagi. Tapi dia duduk dalam keadaan tak rehat. Duit ada, harta ada, semua ada. Tapi duduk dalam keadaan tak rehat. Sebenarnya Allah SWT dah bagi kepadamu benda yang fana.
Tapi benda yang akan istiqamah untuk sampai kamu kepada syurga itu tak ada. Iaitu sakinah fil qalb, hati rehat. Itu akan bagaimana dapat dengan zikrullah. Yani mungkin Allah SWT dah beri dunia, tapi sudah ambil padamu adalah sa'adat dunia wal akhirah. Yang perkara yang akan bagi kamu seronok di dunia dan akhirat. Iaitu zikrullah Subhanahu Wa Taala. Jadi adalah mahrum orang yang dia tak ada perasaan di masa dia zikrullah, di masa dia baca Quran, di masa dia solat, di masa dia doa Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah mahrum. Yajib alaihi, wajib atasnya untuk apa? Adalah muhasabahkan dirinya. Saya orang yang pertama daripada kamu semua. Wajib atas kita adalah kita muhasabahkan diri kita. Di masa kita baca Al-Quran, di masa kita doa, di masa kita tahlil, di masa kita tasbih, tahmid dan sebagainya. Adakah hati kita bergerak ataupun hanya tasbih itu bergerak? Adakah sampai pada hati kita ataupun tidak? Na'udzubillah kalau hati kita tidak bergerak pada zikrullah. Tidak ada rasa sakinah dalam keadaan seperti itu. Dan ada orang kata, wahai guruku, saya ini adalah di antara soalan yang pergi kepada guru kita. Adalah, wahai guruku, dia kata, saya berzikir banyak, tapi tak rasa apa-apa. Macam mana tu? Adakah saya ni kira Allah SWT bagi hijab kepada saya, Allah SWT jauhkan saya tak dekat pada Allah ke? Saya tak rasa apa-apa. Saya baca zikir je tapi tak rasa apa-apa. Dia kata badannya, guru tu jawab badannya, kamu syukur kepada Allah SWT sebab kamu masih lagi berzikir. Walaupun dalam keadaan seperti itu, tapi masih lagi kamu berzikir. Berapa ramai pada orang yang dia tidak dapat sampai keadaan berzikir. Jadi subhanallah, adalah pada ulama dia kata banyak, dia kata apa, tasbih adalah penting kamu pegang apabila kamu jalan, apabila kamu ada kosong, masa kosong, jalan ke dalam kenderaan ke, dalam dalam keadaan kosong tak ada apa, kamu jalankan tasbih. Kalau kita tengok adalah di antara adat orang Arab, macam contoh orang Syria adalah adat ni masih lagi ada. Orang itu jalan ada tasbih. Tasbihnya mahal. Tasbih yang mahal-mahal, ada perak dekat sini, bukan tasbih biasa. Tasbih mahal-mahal. Jadi orang itu, mungkin ada orang kata, ini untuk tunjuk-tunjuk. Tapi masih lagi dia tasbih. Masih lagi dia kadang-kadang jalan. Kadang-kadang orang tu main tasbih tu macam tu. Tapi apa? Tapi masih lagi ingat. Jadi subhanallah, orang pegang tasbih, dia ingatkannya untuk zikrullah. Jadi berapa pada masa kita boleh zikrullah dalam kenderaan, kita pergi kerja, kita ada masa kosong lepas solat dan sebagainya. Boleh sangat. Dan tasbih sekarang ada tasbih elektronik, bukan sahaja macam ni. Ha? Jadi ada tasbih elektronik, boleh kita guna dan sebagainya. Ajakkan diri kita untuk apa? Untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan zikrullah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan tenang insya-Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ainani la tamassahuma an-nar." Ainani la tamassahuma an-nar. Dua jenis mata tak akan kena pada api neraka. Siapa ni? Di antaranya adalah yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis disebab dia takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah orang yang menjaga, macam dia menjaga pada orang Islam, dia macam tentera di zaman kita ni, macam tentera yang duduk di sempadan di antara tempat perang dan sebagainya. Orang tu jaga untuk keselamatan. Orang itu kerana Allah, buat amalannya adalah kerana Allah SWT. Orang seperti itu adalah Allah SWT lindungkannya daripada api neraka. Yang penting pada yang kita nak dalam kelas kita ini, ainun bakat min khasyatillah. Satu mata yang menangis kerana apa? Kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah hal kita ini di masa kita baca zikrullah ataupun kita dalam ibadah kita, solat kita, ha, dalam keadaan kita ni adalah adakah mata kita ini turunkan air matanya kerananya ataupun tidak? Tanya setiap orang diri sendiri adalah kita tanya diri sendiri, setiap orang sekarang bagi soalan pada diri sendiri.
Bila mataku las air mata turun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya last saya menangis kerana saya minta pada Allah, ya Allah beri padaku syurgaku. Ya Allah ampunkan dosaku. Ya Allah mudahkan segala urusanku ya Allah. Bila kami minta adalah naknya. Mudahkan untuk saya ya Allah jadi hamba-Mu yang saleh ya Allah. Mudahkan untuk saya jadi adalah orang yang dekat padamu ya Allah. Bila kita menangis adalah kerananya. Kita naknya. Nak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahkan untuk kita dekat padamu ya Allah. Nah, dunia dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita seperti ujian untuk kita. Dan dunia akan fana. Kami semua akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntunglah siapa yang dia gunakan dunianya dengan perkara yang akan bagi dia seronok di masa akan datang. Sekarang adalah kita seperti mana adalah duduk di satu kubung yang besar. Ada macam-macam di dalamnya. Dan dikata pada kamu, sila tanamkan. Dan kamu akan tengok hasil tanaman itu di masa akan datang. Jadi setiap orang sekarang pada kita ini, dia tengah tanam. Atau senang cakap, dia tengah isi bukunya. Nanti akhirnya akan datang satu buku pada kamu, tengok diterimakan dengan tangan kanan ke ataupun dengan tangan kiri. Semoga insya-Allah kita semua ni jadi di antara orang yang terima kitabnya dengan tangan kanannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap orang sekarang macam nak tashbihkan ataupun nak bagi supaya kita faham benda ni, sekarang di masa ini kamu isikan buku kamu. Sudah tulis, duduk tulis buku tu. Buku tu akan di hari kiamat nanti, di akhirat, nanti akan keluarkan sebagai macam video. Di hari siang kamu buat siang. Di hari itu kamu di tarikh siang kamu buat seperti ini. Di hari Rabu kamu buat macam ni. Hari Khamis kamu buat jam 1 pagi kan, jam 2 pagi ni. Kamu buat ni. Jadi bagaimana itu? Cuba bayangkan sekarang kalau kamu kalau kita ni adalah contoh apa yang kita lakukan sudah berapa tahun kita hidup. Adalah kita hidup contoh 40 tahun, 50 tahun. Ha? Boleh ke kalau sekarang nak keluarkan seperti macam video nak tunjukkan pada anak-anak keluarga? Boleh ke? Ha? Kalau saya tak berani, saya tak boleh. Saya rasa tak boleh lah saya nak buat benda tu. Saya rasa masing-masing sekarang jawapannya hampir sama juga. Ada yang takut, ada yang risau nak keluarkan benda seperti itu. Jadi kita kena bagaimanalah benda ni nanti di akhirat akan ala mar'al khalaiq kullihim. Di hadapan semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala semua. Dikumpulkan di masa itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah sembunyikan di dunia ini pada perkara-perkara yang buruk yang kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi kita nak minta pada Allah, ya Allah seperti mana sembunyikan aib-aibku di dunia ini, ya Allah di akhirat juga ya Allah. Ampunkan untuk saya ya Allah. Ha? Allah SWT tak mustahil Allah SWT tukarkan semua dosa itu kepada pahala. Seperti mana Allah SWT beri pada orang yang bertaubat, seperti mana dalam hadis at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang taubat pada dosanya, dia taubat seperti orang yang tak ada dosa. Fa uzakkiru nafsi, maka ingatkan untuk diri saya orang yang pertama dan juga kepada semua yang hadir dengan saya, kita solat taubat. Contoh di masa kita nak solat, sebelum solat subuh kita solat 2 rakaat kan, niatlah juga sekali dengan solat taubat. Solat usahalah untuk bangun sebelum subuh, sikit masa kita doa Allah SWT, minta solat taubat, minta pada Allah SWT ampunkan untuk kita dosa kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahadus salihin qal, seorang salih kata, wallahi demi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau setiap orang yang lakukan dosa, dia akan keluarkan bau yang tak bagus. Keluarkan bau tak bagus. Kalau jadi seperti itu, kamu tak akan nampak orang dekat jalan berjalan. Cuba bayangkan. Orang yang melakukan dosa keluarkan badan yang bau. Ataupun ditulis dekat sini. Alhamdulillah. Jadi kita duduk dalam rahmatnya lah.
Duduk dengan rahmat Allah SWT. Allah SWT sembunyikan semua benda aib, sembunyikan semua dosa-dosa kita, tunjukkan pada orang yang lain yang baik pada kita. Subhanallah. Jadi kamu nak, insya-Allah, untuk selamat di dunia dan akhirat, kami kena rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah memang tempat adalah yang akan ada dalamnya ujian macam-macam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang akan berjaya yang dia tahu jalan yang benar. Yang dia hari-hari dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa orang yang dia tahu jalan itu, bagaimana nak dapat jalan itu? Dengan sidq kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan betul-betul minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam kata-kata orang yang saleh, qal at-tariqu ila Allah Subhanahu wa taala laysa liman sabaq walakin at-tariqa liman sadaq. Saya ambil kata-kata ini daripada guru saya dan saya ingat sampai sekarang. Saya ingat, mungkin saya dengar perkataan itu waktu umur saya mungkin dalam 13 ataupun 12 13, mungkin lebih kurang macam tu. Saya ingat pada guru saya dulu. At-tariqu ila Allah laysa liman sabaq walakin at-tariqa liman sadaq. Allahu a'lam di masa itu. Naam, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk orang yang pergi dahulu, bukan orang yang sudah lama dalam jalan itu, tetapi kepada orang yang sadaq, betul-betul dia buat amalannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yani mungkinlah ada orang dia sudah buat amalan yang baik banyak sangat. Banyak sangat dia buat amalan yang baik. Ada orang baru mula nak buat amalan yang baik. Tapi orang itu yang baru mula, amalannya sampai lagi tinggi daripada amalan yang sudah berapa puluh tahun dia buat amalan yang baik. Jadi kerana dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Mungkin ada orang adalah dia sedar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada orang soleh sudah tahu berapa tahun dia ibadah, solat, qiyamul lail, tahajud, puasa Isnin Khamis 3 hari putih dan sebagainya. Ada orang baru taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang itu darjatnya dekat Allah Subhanahu Wa Taala lagi tinggi kerana dia betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beri sedekah. Orang beri sedekah mungkin dia keluarkan, dia orang kaya, dia keluarkan 1,000. Pada depan orang rasa, oh bagus, kaya. Aku bagi 1,000 sedekah, Masya Allah, banyak tu. Bagi 100,000, Masya Allah, banyak. Tapi dia bagi adalah sebahagian daripada yang dia ada. Contohnya. Tapi ada orang fakir miskin. Dia pergi adalah beri sedekah. Beri sedekah adalah apa? Dia ada RM2, dia bagi RM1. Orang itu adalah mungkin darjatnya lagi tinggi daripada orang yang bagi jumlah lagi banyak. Sebab apa? Sebab dia sudah bagi jumlah yang apa? Yang banyak, iaitu separuh yang dia ada. Subhanallah. Jadi adalah pada bab ini jangan kita rasa benda seperti itu pada amalan-amalan yang baik adalah benda kecil. Kadang-kadang benda yang kecil itu lagi cepat ataupun lagi pahalanya lagi banyak daripada perkara yang besar. Asalnya kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah. Itu yang kita sebut laisa liman sabaq walakin liman sadaq. Jadi ada orang buat bantuan ataupun dia tolong orang ataupun dia adalah rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi dengan ikhlas. Mungkin orang itu adalah darjatnya lagi tinggi daripada orang yang sudah berapa puluh tahun dan sebagainya. Jadi adalah ingatkan pada diri saya dan juga kepada kamu semua, insya-Allah, untuk kita sama-sama solat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan untuk dosa kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kull khair. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk hari ini. Semoga dengan apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah anna kulla khair. Ingatkan pada semua, insya-Allah kita akan ada majlis khatam di hari Arafah. Usaha semua untuk hadir, insya-Allah ya. Sama-sama kita hadir dan juga kita jumpa pada keluarga dan kawan-kawan. Mudah-mudahan insya-Allah kita meriahkan majlis khatam Quran yang akan datang dan insya-Allah akan usaha akan ada tetamu juga, insya-Allah. Kita jumpa guru-guru luar
Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sama-sama insya-Allah untuk doa sama-sama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jazakumullahu kulla khair. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jazakumullahu kulla khair. Wal 'afwu minkum. Mohon maaf secara lambat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Barakallahu. Waalaikumsalam. Syekh. Waalaikumsalam Terima kasih, Syekh. warahmatullahi Terima kasih atas doanya, wabarakatuh. Syekh. Terima kasih Sama-sama, semua. Hajar Rabiati. Bolehlah share dekat sini dalam Assalamualaikum. share Hajar Rabiati pun boleh share dekat sini. Silakan. Okey, terima kasih, InsyaAllah. Syekh. Barakallahu. Sama-sama. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah. Hajar Rabiati dia ada buat perniagaan. Jumpa kita bantu sama-sama insyaAllah. Esok hari Jumaat bolehlah kita buat infak makanan. InsyaAllah. InsyaAllah. Barakallahu fikum.